Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mohon maaf atas keterlewatan sebab ada masalah handset tadi, tak tahu tiba-tiba dia terpadam. Dan kebetulan saya pun lewat pada malam yang berbahagia ini, mohon maaf. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan sambung pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah, iaitu bab berkaitan dengan sesiapa yang boleh untuk berbuka puasa. Ini jelas yang mana untuk kita meneruskan bab ini, kita masih belum dapat habiskan semalam, ya, sebab waktu yang tidak mengizinkan. Yang mana bab yang terakhir kita bincangkan pada malam yang semalam, tuan-tuan, iaitu bab berkaitan dengan orang gila, berkaitan dengan orang yang hilang akal, begitu juga kanak-kanak apabila dia sudah balik pada siang Ramadan, orang balik musafir ketika dia berpuasa. Jadi sudah kita perincikan tentang bab itu. Begitu juga bagaimana dhabit ataupun piawaian bagi mereka yang bermusafir. Orang yang musafir macam manakah yang dibenarkan untuk berbuka puasa? Dia tak semua musafir. Ya. Jadi benda macam ni kita kena rujuklah pada kitab fiqh, dan perkara ini sudah saya bincangkan dengan terperinci dalam kitab, iaitu pada perbahasan yang kelima semalam. Ya. Baik, kita akan masuk bab yang seterusnya. Matan masih lagi pada fasal yang mengatakan ma ajazal fitrah, apa yang perkara yang boleh seseorang itu berbuka puasa. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam ni, tuan-tuan, dia kata yustahabbu al-muwalatul qada'i wal mubadaratu bihi wa tajibu in aftara bighairi udhrin wa yajibu al-imsaku fi ramadan ala tarikin niyyah wal muta'addi bi fitrih wa fi yawmi syak in tabayyana kaunuhu min ramadana wa yajibu qada'uhu 'ala al-fawri. Ya. Disebutkan tentang bagaimana digalakkan bagi mereka yang mengqada' itu, iaitu cepat-cepat dia mengqada'kan puasanya. Ya. Orang yang berpuasa digalakkan puasa berturut-turut. Contoh kalau 7 hari dia meninggalkan puasa, digalakkan dia menggantikan puasa tu 7 hari berturut-turut. Tapi itu sunat, itu lebih afdal. Dari segi sudut, apakah kalau dia nak gantikan ikut hari yang berbeza, hari yang tak sama. Contoh bulan ni dia ada tinggal puasa 5 hari lah disebabkan sakit, tak sihat. So hari ni dia kata boleh tak kalau bulan ni puasa sehari, bulan depan 1 hari, jadi 7 bulan 7 hari. Okey, boleh, tak ada masalah hukumnya. Tapi lebih afdal apabila dia mengaitkan kalau puasa itu dia melibatkan berturut-turut, wal mubadaratu fihi, pasal apa? Dan bersegera ke atasnya. Kedua-dua kenapa disunatkan? Dia kata musara'atan li bara'ati dhimmah ma amkan, iaitu pasal apa? Lagi cepat lagi bagus kalau dia dapat melepaskan dirinya dari bertanggungjawab. Kan macam kita dah settle kerja dah. Contohnya katakanlah bos bagi kerja deadline 3 hari. 2 hari kita dah siapkan dah. 1 hari tu kita kira sebagai 1 hari pelepasan kita lah, senang
orang duk buat kerja lagi, kita masih buat kerja-kerja yang ringan dan sebagainya. Berbanding kalau orang buat last minute, kadang-kadang takut tak siap. Jadi lebih awal lebih bagus tidak terkejar-kejar dan lebih selamat. Nampak tu. Dan apa kaitannya mualah? Mualah ni berturut-turut dan begitu juga cepat, sebab mualah ni dia berturut-turut, bila berturut-turut tu dia cepat. So, bila cepat maka kita punya tanggungjawab tu dilepaskan. Bila tanggungjawab lepas tu kita rasa lega lah. Lega, dan boleh untuk kita berpuasa sunat, boleh untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Pasal apa? Sebab kita tidak terikat lagi dengan puasa dah. Kadang-kadang kita berada pada penghujung Syakban, nak keluar, tiba-tiba kawan ajak hiking pula, ajak pergi marathon dan sebagainya. Tak boleh lah, aku ada tinggal puasa lagi, tak boleh ni, kelang kabut kalau tak diganti kan, nanti leceh, berdosa sebab akan masuk Ramadan yang baru. Ya. Jadi disunatkan segera. Ya, baik. Wa tajibu in aftara bighairi udhrin, dan diwajibkan ke atas mereka yang berbuka tanpa keuzuran. Ini kata Al-Imam Bafadal rahimahullahu taala dalam kitab Muqaddimah, dia kata wajib, iaitu wajib al-mubadarah wal muwalatuhu in aftara bighairi udhrin. Wajib berturut-turut dan bersegera berpuasa bagi mereka yang meninggalkan puasa ataupun berbuka tanpa keuzuran. Ini dia berbuka puasa pasal apa? Untuk maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang malas berpuasa, orang yang kononnya letih dan sebagainya, ya, orang berpuasa dia pergi curi makan. Tu ada istilah, nama dia apa? Istilah beg plastik hitam. Ya. Samalah kedai-kedai mamak ni, kena bakar ni tuan-tuan. Kedai mamak, kedai Melayu ke apa yang jual dia bersubahat dengan, ya sama jugalah McDonald, KFC tu. Tapi kalau kita duk marah sangat dengan kedai mamak, kedai Melayu ni yang jual sampai plastik hitam ni, ya, tapi kita tak marah ke McDonald dan KFC. Kita dah beli dekat situ. Sedangkan cuba kalau kita bulan puasa, cuba kalau kita pergi dekat drive-thru tu, adakah McDonald akan bagi pengasingan, akan bagi perbezaan antara Muslim dan non-Muslim? Tidak sama sekali. Ya. Tapi kalau orang duk marah kedai mamak, kedai Melayu yang bersubah, itu memanglah kita bukan nak membela, tidak. Sama sekali kita tidak membela golongan yang berbuka puasa dengan plastik beg hitam ni, dan kita tidak membela kedai-kedai yang supply makanan bagi orang yang tak berpuasa, tidak. No, sama sekali. Ya, tapi kita marah, itu dosa. Cuma kita lihat bagaimana kita ni masyarakat menghukum. Ya, kita masyarakat menghukum ni double standard, penuh double standard. Kedai-kedai fast food, ya, betul. Cuba saya cabar bulan Ramadan ni pergi. Saya saja ya beli untuk anak yang masih kecil kan, macam saya ada anak umur 5 tahun. Kita belikan dia burger ke apa, dia tak ada halang. Dia selamba ya dia masuk. Tapi dalam bab ni kita tak pernah menghukumkan fast food punya restoran sebagai benda yang tak salah atau benda yang salah. Ya. Jadi orang yang berbuka puasa tanpa keuzuran, tanpa sakit, tanpa disebabkan haid dengan nifas, tanpa disebabkan terlalu tua, ataupun tanpa disebabkan musafir yang layak mencukupi syarat-syaratnya, maka dia wajib berbuka puasa secepat mungkin. Ya, maksud apa? Dia masuk raya kedua dah wajib dia mengqadakkan puasa. Maksudnya raya pertama tak boleh. Kita bincangkan dulu, yang mana berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda tentang perkara yang melibatkan puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ni puasa hari raya. Hari pertama tak boleh. Hari kedua, jadi ni ramai sangat. Kita nak kata tak adalah kenal tak kenal ke bukan kenal lah. Maksudnya kita nak ceritakan bagaimana orang yang melanggar perintah Allah, tidak berpuasa. Ini selalu, kadang-kadang dia pun tak qada juga. Ini yang paling teruk ni. Ini yang paling teruk, dan ini yang kita katakan sebagai biadab kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tak puasa, lepas tu tak qada. Tak qada makan bertahun-tahun. Dah bila pencen barulah sedar. Kita pujilah, kita puji. Dan kita bersyukur orang yang dah pencen baru nak pergi masjid, baru nak puasa. Tak apa, alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa muda kita tak pernah teringat, betul tak?
Pasal tak teringat. Dia kata, ustaz masa muda boleh lah puasa tak tinggal. Yalah, saya memanglah bapak saya hantar sekolah agama, belajar apa. Kita tak, tapi ramai ya budak-budak muda zaman sekarang ni. Kita tengok yang belajar engineer, yang even yang kerja Petronas, tak ada pelajaran tinggi sekalipun. Tapi semayang okey, puasa macam biasa, tak ada apa-apa. Jadi latar belakang pendidikan tu tak menjamin lah. Tapi yang menjamin kehidupan seseorang itu bagus dari segi sudut penghayatan agamanya, keluarga. Keluarga paling penting. Ya. Baik. Jadi dia wajib mengqadakkan puasa secara berturut-turut. Katakanlah orang yang meninggalkan puasa tu, dia tinggalkan puasa selama sebulan. Katakanlah dia tak puasa langsung. Ya. Tiba-tiba raya pertama tu dia rasa menyesal, Allah, aku rasa berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak puasa selama sebulan raya pertama tu. Bersalam menangis pasal ingatkan dosa pada mak bapak, tapi menangis ingatkan sebulan dia tak puasa. Jadi apa boleh buat? Raya kedua dia wajib berpuasa selama 29 hari ataupun 30 hari berturut-turut. Tak boleh tinggal. Kalau dia tinggal dengan sengaja, dia berdosa. Dosa besar. Ya. Kecuali kalau dia tinggalkan terpaksa, tak boleh nak berturut-turut disebabkan apa? Disebabkan keuzuran tadilah. Sakit ke, ataupun yang perempuan keluar darah haid, ataupun nifas, ataupun bersalin dan sebagainya. Maka itu tidak menjadi masalah dan tidak kita kategorikan keterlewatan penangguhan itu dikira sebagai berdosa. Ya. Baik. Kata apa? Pasal apa? Liyakhruja an maksiatit ta'addi bitarki alladhi wa mutalabbisun biha, untuk keluar daripada maksiat, iaitu melanggar, melampaui perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melanggar yang dilanggar olehnya, yang telah dilakukan itu. Maksudnya sebagai satu hukuman lah. Hukuman bermudah-mudah. Kalaulah tak wajib bersegera, kalaulah tak wajib untuk dilakukan secepat mungkin, maka senanglah orang nak langgar maksiat. Tak apa, hari ni tak puasa, bulan ni, tahun ni tak puasa 3 hari, tangguhlah sebulan sekali, 3 bulan dapatlah 3 hari. Macam tu orang akan bermudah-mudah. Ya. Dan mungkin ada tertanya, apakah dalil orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran wajib mengqadakkan puasa secepat mungkin, iaitu 2 raya dah masuk dah, dan wajib berturut-turut. Dalilnya, dalil berdasarkan qiyas kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man nasiya aw nama 'anis salah falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata illa dzalik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang terlupa nak mengerjakan solat, ya, dan sesiapa yang tertidur sehingga tertinggal, terlepas waktu solat, maka Nabi kata hendaklah dia qada balik, dia kerjakan balik apabila dia ingat. Sesungguhnya tidak ada kafarah melainkan iaitu diqadakan balik solat itu. Jadi hadis ni Nabi kata sesiapa terlupa, tak sengaja, ya, dan sesiapa yang tertidur, bukan dia diminta untuk meninggalkan solat, tapi tertidur penat sangat, maka Nabi kata hendaklah diqada balik. Nabi kata solat yang ditinggalkan kerana tertinggal tidak ada kafarah, tidak ada ganti cara lain kecuali dengan qada juga. Ya, tak boleh kita gantikan dengan solat sunat ke dengan zikir 1000 rakaat, tidak. Jadi dalam hadis ni kata kalau orang terlupa solat, Nabi kata qada juga. Apatah lagi mereka yang tinggalkan solat dengan sengaja, lagilah wajib qada. Cuma dalam mazhab Syafi'i hadis ni kata orang yang terlupa tinggalkan solat disunatkan melakukan qada itu secepat mungkin. Namun kalau yang tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia wajib qada immediately, wajib. Ya, berdasarkan hadis inilah kalau orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, ya, wajib qada secepat mungkin. Apatah lagi, sama juga dikiaskan dengan puasa. Puasa macam tu juga, meninggalkan puasa secepat mungkin, ya, maka meninggalkan puasa kerana keuzuran atau kerana maksiat, maka sama jugalah. Berdasarkan hadis tu kena qada juga. Sebab apa? Puasa dengan salat kedudukannya sama. Kedua-duanya adalah rukun Islam. Itu dalilnya, ya. Jadi dalil jelas seperti mana yang kita lihatkan di sini, bahawa seperti mana kias yang dululah, kias yang kita sebutkan perbincangan yang lalu, anak umur 7 tahun kita wajib suruh dia solat. Dia buat
larat tak larat, itu belakang cerita. Begitu juga puasa. Dikiaskan dengan hadis tu. Nampak sebab apa? Solat dengan puasa hukumnya sama, iaitu kedudukannya sama, ketinggiannya sama. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan juga di sini dia kata wa yajibu al-imsaku fi Ramadan ala tarikin niyyati. Ya, wal muta'addi bi fitrihi. Ya. Baik, dan wajib imsak, wajib menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Wa yajibul imsaku fi Ramadhan. Wajib menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh rujuk baliklah bab yang membatalkan puasa pada perbincangan yang pertama dan kedua dan ketiga. Saya sudah bincangkan secara detail. Ya. Baik, duna ghairihi, wajib bagi mereka yang meninggalkan niat puasa pada waktu malam, walaupun terlupa sekalipun. Ya. Dan juga kepada mereka yang berbuka puasa. Maksudnya ya wal mutaaddi fi, yang berbuka puasa disebabkan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ya, orang yang melanggar perintah Allah ni, iaitu berbuka puasa disebabkan maksiat, bukan sahaja dia wajib mengqadakkan puasa secepat mungkin, tetapi dalam masa yang sama, kalau dia dah berbuka, katakanlah dia bangun tidur, dia tahu hari ni puasa, perut dia keroncong, lapar nak makan. So bila perut dia keroncong, lapar nak makan, maka dia pun makan dalam keadaan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas tu dah batal lah puasa dia. So bila dah batal puasa dia, boleh tak lepas tu dia makan? Tak boleh. Kalau dia makan kali pertama, haram, dosa. Kali kedua dia makan, haram, berdosa. Lepas tu dia minum air, bertambah lagi dosa. Lepas tu pukul 12, alah lalang aku dah makan pagi tadi, aku dah langgar perintah Allah, apa salahnya pukul 1 aku makan lagi, berdosa lagi, 3 dosa dah. Petang ni best juga teh tarik ni, ataupun Nescafe, cappuccino dan apa sebagainya, dia buat pergi dia ketok-ketok, dia minum. Lepas tu cicahkan biskut pula, dosa keempat, kelima, sampailah macam tu. Jadi wajib diimsak. Kecuali kalau mereka yang berbuka puasa disebabkan keuzuran, itu lain cerita lah, dia bolehlah berbuka sepanjang hari, itu tak ada masalah. Ya. Baik, di sini dia kata orang yang terlupa, katakanlah malam tu dia terlupa, tak teringat langsung, dia tidak teringat langsung untuk berniat pada malam tu, langsung tak ingat, ya, maka dia wajib imsak pada besoknya. Tidak boleh menjadi alasan dia terlupa meninggalkan niat puasa itu, dia tidak berpuasa pada keesokan harinya. Yang mana dia berpuasa dalam keadaan menghormati waktu. Habis tak ingat niat, kenapa suruh lalai? Sedangkan kita kena niat. Tapi siapa yang sudah standby niat mengikut mazhab Maliki, tak ada masalah lah, benda tu tak timbul isu. Dan sebenarnya bab niat puasa pada waktu malam tu sebenarnya dia tak adalah rumit. Malam tu kalau kita terlintas kat hati kita, besok nak puasa lah, cukup dah. Ya. Besok nak puasa Ramadan, okey cukup, tak payah. Ataupun kita malam tu tidur kata, malam ni nak sahur lah, besok nak puasa, niat dah tu, ya. Tapi bab kata orang tu, kalau setiap malam tak berpuasa tu, kata orang mustahil lah juga kan. Nak kalau yang berpuasa, yang salat tarawih dekat masjid, kita minta doa pada Allah, ya Allah, doa ya dalam majlis ilmu, kita doa, ya Allah, mintalah kita dapat lepas daripada PKP ni, dapatlah sembahyang tarawih berjemaah. Takut tak dapat ni. Bukan kita nak engkar pemerintah, kena ikutlah pemerintah untuk kebaikan kita, tapi kita takut nanti Ramadan tak ada tarawih. Allah, takut. Doa pada Allah, ya Allah, selamatkanlah daripada segala malapetaka ini. Baik. Jadi dia yang malam tu dia berniat, maksudnya pada waktu malam sebelum terbit fajar. Maka sebelum terbit fajar tu dia wajib berniat untuk berpuasa. Katakanlah tak terlintas langsung, ya. Katakanlah dia start tidur daripada sebelum maghrib sampai subuh besok. So malam tu memang tak niat langsung. Ya, siapa suruh tidur? Kan? Tidur ni tak sepatutnya tidur lah. Tidur sampai 12 jam, 13 jam, buat apa kan? Sampai subuh tu. Jadi pada siang hari tu dia wajib puasa hormat waktu. Tapi kena qada balik lah. Kenapa hormat waktu tu? Pasal apa? Dia tanpa niat.
tak sah puasanya. Tapi kena imsak, tak kena imsak. Sebab itu kewajipan dia, dan kelalaiannya itu tidak membenarkan untuk dia meninggalkan puasa begitu saja. Sama jugalah kalau kita kata disebutkan sebagai mereka yang meninggalkan puasa. So makan yang pertama tu dosa besar dah. Kali kedua double dosa besarnya, kali ketiga triple dosa besarnya, keempat sama juga macam tu. Ya. Ustaz, adakah sahur dikira niat juga? Sebab sahur itu tujuan untuk berpuasa keesokannya. Baik, dalam kitab Bushrul Karim dia kata kalau niat sahur tidak termasuk niat puasa. Ya. Tetapi disebut dalam kitab Syekh Ba'ashin dia kata kalau kita niat bersahur tapi terlintas di hati kita bala fi khatirih, ya, ataupun bala bibalih atau khatara bibalih, ya, atau terlintas ke hatinya bersahur untuk berpuasa, itu dikira sebagai niat. Sebab tu orang tanya, Ustaz, malam tadi saya tak niat puasa lah, tapi saya bangun sahur. Ya. Jadi saya kata, bangun sahur pasal apa? Bangun sahur memang tujuan saya nak berpuasa lah. Itu dikira sebagai niat. Ya, sebab apa? Rata-rata kalau orang yang bangun sahur pukul 5.30, dia memang niat nak puasa punya. Nak bangun sahur lah. Ataupun satu situasi yang boleh kita nyatakan kat sini, katakanlah dia tak bangun sahur sekalipun. Ustaz, malam tadi saya tak niat puasa. Ya, tapi saya niat sahur. Maksudnya nak bangun sahur. Kira niat tak? Saya kata kira niat lah tu. Pasal apa? Sebab dia bangun sahur memang terlintas ke hati dia khatara bibalih, iaitu nak berpuasa. Tak ada orang terlintas ke hatinya bersahur untuk tujuan sarapan. Tak ada. Sahur tu memang nak puasa. Jadi hatta sekali dia tak bangun sahur sekalipun, tapi malam tu terlintas hati dia, niatnya, keazamannya untuk bersahur, maka itu sudah dikira sebagai niat. Sebab apa? Kalau saya memang niat nak bersahur, memang terlintas ke hati saya juga, dihimpunkan sekali nak berpuasa. Maka bagi saya, berdasarkan dalam kitab Bushrul Karim, dia kata, kalau niat sahur disertakan dengan niat untuk berpuasa, ataupun kita niat untuk bersahur, ataupun kita niat nak bangun sahur, disertakan dengan keazaman ataupun tujuan untuk berpuasa, maka itu dikira sebagai niat. Silap saya ada soalan ke atas tadi. Ada orang duk tanya, apa dia tanya ni? Ustaz, macam mana orang yang tinggal fardu yang dulu-dulunya? Ya, adakah sah kalau dia solat sunat? Ya. Baik, dalam kitab Fathul Mu'in kata Syekh Al-Malibari, yang mana diriwayatkan daripada tok gurunya Al-Imam Ibn Hajar, mereka yang ada hutang solat fardu, dia tidak boleh solat sunat. Pasal apa? Dia kena utamakan solat fardu, iaitu wajib mengutamakan solat fardu. Nampak? Ya. Jadi kalau kita sebut ni, memang dari segi logik memang betul lah. Kalau kita ada hutang dengan orang, dalam masa yang sama, kita nak kena lunaskan hutang orang ke, ataupun kita nak pergi berjalan dekat jalan-jalan kat Disneyland ke, dekat Eropah ke, dekat mana-mana ke, kat Italy ke. Italy tak boleh pergi sekarang, bahaya. Jadi boleh kat macam tu? Jadi tak boleh lah, kena utamakan hutang yang fardu dulu, barulah kita buat yang sunat. Ya, tapi ialah benda dia ada khilaf. Ada ulama kata orang yang tertinggal ataupun yang ada hutang salat fardu, dia masih boleh melakukan sedikit. Ini pendapat Imam Al-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Ya, dinukilkan oleh Imam Syata Al-Bakri, iaitu pengarang kitab I'anatul Talibin. Dia kata pendapat Imam Az-Zarkashi, ulama Syafi'i juga, dia kata orang yang hutang puasa, ya, dia masih boleh melakukan solat sunat, tapi sikitlah. Dia bukan bantai duk sunat, maksudnya dia kena tetap wajib beri prioriti kepada solat fardu, tapi sikit-sikit boleh, macam tahiyatul masjid, ba'diyah, qabliyah, itu boleh. Ya, jangan pula dia prioriti pada solat-solat sunat, ya, tahajud dan sebagainya, tarawih dan sebagainya, sedangkan lebih aula, lebih wajib dia melaksanakan solat fardu berbanding solat tahajud. Lebih dituntut dia melakukan solat fardu yang diqadha, yang tinggalkan dulu, berbanding solat tarawih 20 rakaat. Tapi sikit-sikit boleh lah. Nak pakai pendapat tu boleh. Ya, tapi apa nak risau kan? Ya, ni lagi tajuk sikit lah. Tapi lagi tajuk ni sebagai untuk tambahan maklumat lah. Biasa saya kata, yang mana ada orang ni dia
terlalu obses sangat, dia tak faham. Dia bukan obses, dia kurang faham tentang hakikat sebenarnya. Ya. Kata ustaz, macam mana ni kami tak dapat merasalah fadilat solat tarawih, tak dapat fadilat solat qiyamul lail dan sebagainya. Apa nak rasa takut? Kita fikir kan, sebab apa? Ulama bersepakat. Mana-mana mazhab sekalipun. Ya, berdasarkan hadis man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang ke atas. Allah murka pada orang yang memerangi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam hal ini Allah sebut terus tu, macam mana seseorang itu boleh mendapat tahap jadi wali. Pertama, nak jadi wali Allah, dia mestilah melakukan taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan fardu. Hadis juga. Ya. Allah sebut bagaimana seseorang tu hamba yang biasa boleh naik ke tahap sebagai hamba Allah yang sangat dicintai, iaitu martabatnya wali Allah. Pertama, dia mendekatkan diri pada Allah, taqarrub dengan amalan-amalan yang aku fardukan ke atasnya. Mimma aftaratu alaih ahabbu ilayya, dan inilah amalan yang paling aku cintai. Hadis ni berdasarkan ulama kata menunjukkan bahawa solat fardu lebih afdal daripada solat sunat. Puasa fardu lebih afdal daripada puasa sunat. Ya. Dan ulama bersepakat solat fardu pahalanya jauh lebih besar daripada solat sunat. So malam tu kalau dia solat tahajud, lebih baik dia solat fardu. Daripada solat tahajud, baik solat qada pada malam tu 4-4 ke 2-2 ke 3-3 dan sebagainya, itu lagi besar pahala daripada solat tahajud. Pada malam dia solat tarawih, lebih baik dia solat tahajud. Dia solat qada. Daripada solat tarawih 20 rakaat, solat qada yang ditinggalkan tu lebih besar pahala daripada solat sunat tarawih. Yang ini. Baik, kita sambung selepas azan insya-Allah, ya. Tangan kanan, bukan tangan kiri, tangan kanan. Ni flip kamera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati al-qa'imati ati sayyidina Muhammad wasilatu wa syarafa wa darajata rafi ba'athallahu maqam Muhammad alladhi wa'ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada soalan, bagaimana sekiranya seorang yang tidak berkemampuan puasa dan membatalkan puasanya? Ya. Tak mampu disebab apa? Sakit. Tak mampu disebabkan demam, tak mampu disebabkan masyaqqah, itu tak apa. Tapi kalau sekadar dahaga, lapar, tak tahan tengok cendol, tak tahan tengok nasi kandar,
kalau puasa yang diqada tu dia sengaja membuka tanpa keuzuran, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ini sepakat 4 mazhab. Malahkan mazhab Maliki lagi syadid. Amalan Maliki dengan Hanafi lagi syadid. Amalan sunat pun tak boleh batal. Siapa dah start puasa sunat, tak boleh batalkan puasa sunat kecuali bila ada keuzuran. Jadi kalau orang dah start puasa qada, katakanlah perempuan tu dia qada puasa yang ketika ditimpa haid tu, hari Isnin tu dia puasa. Ya, tiba-tiba nampak nasi kandak tepi jalan. Dia taklah lapar sangat ustaz. Sangat lapar sangat. Lapar teruk. Ya, kecuali kalau dia lapar sangat sampai gastrik, itu boleh. Tapi kalau sekadar lapar yang tidak memudaratkan, lapar yang sekadar macam lembik macam tu, itu tak boleh. Hukumnya haram, tidak dibenarkan sama sekali, ya. Baik. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib imsak mereka yang tertinggal niat ataupun tinggalkan niat dengan sengaja, kecuali puasa nazar dan puasa qada. Puasa nazar dan puasa qada, kata Imam Ibn Hajar. Kalau dia dah start puasa nazar, katakanlah kalau anak aku berjaya pada peperiksaan UPSR, aku nak puasa nazar. So hari ni dia start puasa nazar. So tengah hari tu dia tak larat, tak tahan. Tak terbendung ujian yang sangat berat tu, nampak nasi kandak tu dengan kepala kambing macam tu. Kan? Jadi dia pun makan. Ya. Adakah dia wajib imsak? Tak wajib imsak. Sebab apa? Dia bukan Ramadan. Yang wajib imsak ketika Ramadan saja. Tapi orang yang niat puasa nazar, yang dah jadi wajib, dia langgar puasa tu, dosa tak? Dosa tak berdosa. Katalah Makkiyah. Ya. Makkiyah ni dia puasa qada yang dia tinggal dulu kan. Ya. Dapat duit, ya, PM kita bagi ni, duit coronavirus ni kan, dapat 4,200. Wah, dia puasa tengah hari tu, balik daripada ambil duit tu, dia pun bantailah air tebu, bantailah tu, bantailah ni. Makkiyah bantai sekali. Ya. Adakah dia wajib imsak selepas tu? Tak wajib, sebab pada Ramadan saja. Tapi dia sengaja membatalkan puasa qada, dosa tak? Tetap dosa. Tetap dosa. Ya. Jadi yang wajib imsak bagi mereka yang tertinggal niat ataupun sengaja ataupun tidak, ataupun mereka yang melanggar perintah puasa pada siang Ramadan dengan sengaja tanpa keuzuran, lepas makan tu dia wajib kena imsak. Ya, kalau tidak dia dikira sebagai orang yang menderhaka, berdouble dosanya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini yang disebutkan bagi mereka yang tinggalkan puasa dengan sengaja wajib imsak. Baik, dia kata wa yajibu wa fi yaum syak in tabayyana kaunuhu min ramadana wa yajibu qada'uhu 'ala al-fawri. Ya. Baik, disebut dekat sini tuan-tuan, iaitu juga pada hari syak, hari yang was-was. Ya. Yang mana pada hari was-was ni hari yang hari ni Syaban ke Ramadan, hari ni Syaban ke Ramadan. Hari ni 1 Syawal ke 30 Ramadan. Dia tak pasti. Hari ni, katakanlah hari ni, dia kata kalau ini siang, dia kata, ataupun malam ni dia niat, malam ni dia 29 Ramadan, dia tak pasti. Dia tak pasti sama ada besok 1 Syawal ataupun 30 Ramadan. Ya. Jadi macam mana? Ya. In tabayyana kaunuhu min Ramadan. Katakanlah pada hari syak tu dia berbuka puasa. Sedangkan dia tak pasti pada hari itu 30 Ramadan ataupun 1 Syawal. Tapi dia main bantai, dia berbuka. Aku anggap 1 Syawal lah kot. Ya, sebab apa, dekat Saudi dah raya dah. Tak boleh you tengok dekat Malaysia. Tiba-tiba dia kata dia tengah makan, tiba orang kata, pasal kau makan? Kat Malaysia puasa lagi lah. Oh ya ke? Ya. Jadi orang macam ni dia wajib imsak. Sama juga macam tadi lah. Wajib imsak. Bila start kawan dia tegur tu, dalam mulut wajib buang. Kalau dia telan, dosa. Dikira sebagai hormat waktu. Ya, kena buang dan wajib imsak. Kalau dia makan macam biasa juga, walaupun menyorok sekalipun, dikira masih sebagai berdosa. Ya, ini tahap yang perlu kita nyatakan di sini, yang kita kena faham dalam keadaan macam tu, ya. Baik, dan dia kata lagi, wa yajibu qada'uhu 'alal fawr, dan orang yang berpuasa pada hari syak itu, ya, yang dia confuse sama ada hari itu adalah 30 Ramadan ataupun 1 Syawal, dan
terang-terang jelas terbukti yang yang dimakan pada hari itu adalah 30 Ramadan bagi matlak dia, maka wajib diqada alal faur secepat mungkin. Secepat mungkin. Ini pendapat yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah taala, ya. Pasal apa? Sebab tak sepatutnya syak dia kena tabayun. Ini dia kena tabayun, dia kena siasat, dia kena tanya dulu. Apatah lagi zaman sekarang ni kita boleh tengok dengan senang. Ya, zaman dulu dia ada, kalau kata Imam Ibn Hajar, dia kata zaman dulu tu kan kita tak ada wasilah macam TV, kita tak ada handset. Sekarang ni kalau mahu besar diraja, ada orang ambil gambar, ada apa, sampai kita tengok kat grup WhatsApp tu dah bosan dah. Semua grup duk share benda yang sama saja. Isytihar mahu besar diraja besok raya, kita Allah tak payahlah, cukuplah satu ni. Semua nak share. Lepas tu dalam grup tu dah share satu, 5 orang share. Benda tu dah share tadi dah. Jadi kita naik bosan lah kan. Tapi zaman dulu dia tetap ada wasilah, ya, macam contohnya kan. Contohnya kalau besok raya, dia pun gendang. Gendang dia kalau bunyi gendang tu 10 kali raya. Kalau 5 kali Ramadan, dia macam tu. Ya, kalau ada zaman dulu tu dia letak dekat atas mimbar ataupun menara masjid, letak lampu. Kalau tak lampu tu maksudnya besok raya. Dia ada wasilah macam tu. Patut kita bertabayun lah. Ya, bertabayun yang mana kena siasat supaya dia tidak berlaku kecelaruan ataupun pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada soalan? Baik, kita selang-selikan dengan soalan, ya, bukan kita tak nak habiskan matan, tapi kita nak rasa taklah bosan sangat dia tak. Ya. Soalannya, apa soalannya? Adakah kaedah yang sama boleh digunakan juga bagi mereka yang hendak solat tak perlu niat apabila sudah memadai dengan hadir ke masjid sebagai sudah untuk niat? Ya, mengambil contoh dari sahur syarat untuk puasa. Tak. Ya. Sebab saya katakan tadi, sahur, kalau niat sahur semata tak sah. Tapi kalau niat bersahur tujuan untuk berpuasa, sah. Sebab kalau orang makan bangun pukul 5 pagi, kan? Bangun pukul 5 pagi, memang dia niat. Sebab apa? Okey, dia dua berbeza. Ya. Kita niat solat dengan solat niat puasa dia berbeza, tak sama. Ya. Kalau niat puasa boleh sebelum, kalau solat dia kena serentak dengan perbuatan, iaitu pada rukun pertama, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram tu wajib diniatkan. Sebab apa? Bergantung merujuk kepada definisi niat. Apa niat? Niat kita bukan lisanul arab makayi seluruh. Apa kata niat? Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Maksudnya niat itu adalah tujuan untuk melakukan sesuatu berserta dengan perbuatan. Sebab tu Imam Syafi'i kata solat tak boleh niat sebelum takbiratul ihram. Dia wajib ketika takbiratul ihram. Maksudnya niat itu mestilah disertakan, disedarikan dengan perbuatan. Ya. Jadi kalau kita niat nak pergi masjid, itu niat sebelum solat. Tidak. Dia tak masuk solat lagi. Ya, aku nak pergi masjid solat berjemaah. Itu niat sebelum takbiratul ihram, tak sah. Ya. Tapi kalau niat tu dipasang ketika takbiratul ihram, barulah sah. Tapi berlainan dengan puasa. Puasa tak boleh serentak dengan puasa, tak sah. Dia diberi keuzuran. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair disebut dua amal ibadah yang mana pada kaedah-kaedah tertentu secara umum semua amalan ibadah mestilah dengan niat yang disertakan dengan perbuatan, iaitu rukun yang pertama. Kecuali zakat dengan puasa. Zakat puasa dibolehkan sebelum perbuatan itu dibuat. Contoh kalau kita nak bayar zakat, boleh niat sebelum tu. Ya, tapi lebih afdal diniatkan ketika mana kita bagi, itu lebih afdal. Ya, begitu juga puasa. Puasa dibolehkan sebelum. Pasal apa? Sukar untuk kita nak start bila betul-betul. Kadang-kadang Allahu Akbar. Kadang-kadang tak masuk lagi sebenarnya, terazan awal, ataupun Allahu Akbar sebenarnya dah terlewat 2-3 saat. Agak susah kalau kita nak sertakan niat puasa tu serentak dengan amalan. Maka dalam mazhab Syafi'i dibenarkan lebih awal lagi. Bahkan dalam hadis membenarkan. Dalam hadis membenarkan, Nabi kata man la yubayyit, sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam, fala siyama lahu, maka puasa tidak sah. Ini menunjukkan puasa ada niat yang khusus, tidak sama. Jadi tak boleh kita samakan niat ketika mana berjalan masjid, boleh terus takbir tanpa kita niat solat fardu dan berjemaah. Dalam niat kita maka solat kita tidak sah. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i. Kalau cerita mazhab Hanafi,
lain cerita. Mazhab Hanafi tak ada niat pun tak apa. Ya, tapi kita dalam hal beribadat ni kenalah khurujan minal khilaf. Keluar daripada khilaf itulah yang dituntut. Ya, kita nak ambil walaupun mazhab Hanafi mazhab yang besar, tapi kenalah pakai pendapat yang lebih selamat, yang lebih berhati-hati. Ya, pendapat jumhur, Syafi'i, Maliki dengan Hambali. Ya. Tapi kalau dalam perjalanan tu niat, itu mazhab Hanafi lah, kita bukan mazhab Hanafi. Ya, kalau nak pakai peribadi, itu terserah pada masing-masing, saya tidak bertanggungjawab. Bagi saya jelas, niat tu jelas, innamal a'malu binniyat, wallahu a'lam. Okey. Oi, Afif Firdaus tanya soalan lagi. Ni kena belajar lebih ni. Apa kaedah yang sama? Oh, dah tak. Ini soalan yang lain. Oh, sama juga. Oh, dia copy paste soalan ni. Kenapa copy paste? Nanti saya tahu lah, saya baca. Tak payah nak copy banyak kali. Sikit-sikit cukup lah. Adakah orang yang makan pada hari Syak itu dia perlu imsak dikira sebagai asin? Tapi kalau dia tidak dikira sebagai mereka itu melakukan, tapi kalau dia tidak mau bertabayun, ya, bagi saya dia dikira sebagai bermaksiat kalau sengaja tak nak bertabayun. Sedangkan ada wasilah yang mudah untuk didapatkan penjelasan yang jelas dan terang bahawa sama ada besok raya ataupun puasa. Tapi kalau dia kata mudah-mudah, besok raya puasa ni, malaslah buat tahu, anggaplah besok raya, tak boleh. Itu dikira sebagai bermaksiat. Tetapi kalau yang memang dia dah cuba, tak jumpa cara, tak jumpa matlab, tak jumpa sumber, maka dia puasa juga, maka tidak dikira sebagai maksiat. Ya. Sama jugalah mereka yang berpuasa tu, ada kes berlaku dekat Radio Astro. Dia azan 10 minit lebih awal ke 5 minit. Maka ramai yang berbuka puasa ketika itu. Adakah wajib diqada? Wajib qada. Walaupun bukan salah dia, patutnya dia kena lebih berhati-hati. Baik. Sekarang ni Ustaz, ada orang duk ajar orang kampung niat salat sudah memadai di tempat wuduk. Ya, boleh jelaskan? Ya, tidak. Yang ada yang niat sebelum takbiratul ihram mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Itu pun sebelum dibolehkan. Mazhab Maliki dengan mazhab Hambali sebelum sedikit. Maksudnya tak boleh lagi kita tempat wuduk dan niat solat, tak boleh. Itu kalau mazhab Maliki dengan Hambali. Ya, kalau buka dalam kitab-kitab fiqh Maliki dengan Hambali boleh niat. Maksudnya sebelum takbiratul boleh niat dah. Ya, bawa takbir. Sebelum sedikit. Bukan sebelum jauh tu. Ya, tapi kalau niat ketika berwuduk ni tak tahu mazhab apa, mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi dia tak wajib niat. Tapi kalau yang ketika wuduk tu, wallahu alam, ini mereka yang tasahul lah. Tasahul ya, yalah. Maksudnya kita ni yalah, wallahu alam. Biasa ni yang ajar pelik-pelik ni Pak Wahab lah. Maaf cakap. Siapa tak puas hati ke geram ke saya sebut Pak Wahab ni, jadi benda tu terserahlah. Ataupun yang marah sangat kita sebut label-label Wahabi ni, memang hakikat. Kadang-kadang puak-puak ni lah yang banyak mengajar benda-benda pelik, benda-benda yang mengelirukan masyarakat. Bukanlah kita tidak berlapang dada, bukanlah kita tidak terima khilaf, tapi untuk kesesuaian masyarakat kita memang tak sesuai. Pertama, confuse. Kedua, boleh disalahgunakan. Sebab tu saya cakap, saya ingat lagi 2-3 tahun. Ya. Ada orang muda dia kata, Ustaz, kalau saya bulan Ramadan, saya tak tahan, saya onani saja. Kata, kenapa buat macam tu? Dia kata, tak batal puasa kan? Syekh Albani kata tak batal puasa. Siapa ajar ni? Yalah, tok guru saya, tok guru sunnah, dia kata. Yalah, kita tidak merendahkan Syekh Albani, dan memang ada pendapat di kalangan fuqaha, ya, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab jumhur, yang kata memang tidak batal. Tapi kenapa nak ajar benda macam tu? Nampak budak yang ni konon sunnah, tapi tak tahan sangat, tak kahwin, saya beronani pada siang Ramadan, puasa saya tak batal. Dia kata okeylah, tapi tahu tak berdosa hukumnya buat benda maksiat ketika dia siang Ramadan. Nampak tak? Ya, memang ada khilaf, tapi bila disampaikan kepada orang yang tak kena tempat, jadi apa? Salah guna. Betul tak? Siang Ramadan pun kau nak beronani juga. Patut Ramadan tu dia boleh menahan ataupun mengekang hawa nafsu kita. Kan Nabi kata, orang muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam yastati' fa alayhi bis-shaum. Dia kata, wahai orang muda, siapa yang tak mampu berkahwin lah. Pasal apa? Sebab
Kalau tak mampu berkahwin, man istata'a minkum al-ba'ah. Wahai pemuda sekalian, siapa yang mampu untuk berkahwin, ada kemampuan, maka berkahwinlah. Nabi kata. Jikalau kamu tak mampu, fa'alaihi bisawm. Jikalau dia tak mampu, hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija'un. Pasal apa? Puasa tu mengekang hawa nafsu. Patutnya puasa tu tak menggairahkan dia kepada syahwat dan sebagainya. Tapi macam mana boleh pula dia kata dengan berani dia kata siang Ramadan saya, tapi dia tak tunjuk muka lah, dia type dekat Facebook. Dia mana berani tunjuk muka? Dia DM saya saja. Betul tak? Tak gentleman lah. Kata saya selamba je. Sebab apa? Ustaz Sunnah mengatakan, Syekh Al-Bani kata tak batal. Tak ada dalil, dia kata. Allahu Akbar. Nak cerita dalil panjang tuan-tuan. Ada dalil. Ya? Dalil ada. Takkan jumpa. Tak ada dalil ada. Saya boleh sebut, tapi dalam benda sikit kita kata sebagai satu pemahaman yang betul lah. Tapi ni Akademi Ar-Rawdah ni suka sangat tanya soalan lagi tajuk. Tak habis kitab. Ya? Tak digalakkan sangat. Tapi saya tanya juga, jawab jugalah. Cuma untuk pemahaman kepada masyarakat penting perkara ni. Ya? Janganlah kita nak bawa kata wuduk boleh berniat apa semua. Ini benda-benda khilaf ni kita disiplinkan masyarakat dengan satu mazhab. Kalaulah tak ada kaitan contohnya lah, ataupun contohnya tak dapat diselesaikan dalam mazhab Syafi'i, barulah kita berpindah pada mazhab lain. Tapi kenapa kita nak ambil pendapat yang mudah? Dalam perjalanan niat solat jemaah dah boleh niat, dah buat apa? Apa faedahnya? Ketika wuduk boleh niat solat, lepas tu ketika takbir tahiyat niat, buat apa? Apa keuzurannya? Apa kepentingannya? Apakah masalahnya? Tak ada. Itu hanya mengejar hawa nafsu saja. Pasal apa? Hawa nafsu ikut pendapat yang berbeza, ikut hawa nafsu. Pilih mana yang senang. Tak sepatutnya macam tu. Sedangkan benda tu kita dah amal sejak dia kecil lagi. Macam tu jugalah. Ambil pendapat beronani tidak membatalkan puasa. Pasal apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Itu talfiq yang ikut hawa nafsu. Kata almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia kata haram. Ya, talfiq madhab, ittiba'ul hawa ataupun tatabbu'ir rukhas. Nak ikut pendapat yang mudah. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi 10 minit. Jadi itu yang kita sebutkan sebagai habis dah. Habis fasal yang mengatakan perkara yang membenarkan untuk berbuka puasa. Ya, sekarang kita nak masuk faslun fi sunanis saum. Fasal yang menyatakan tentang disunatkan ketika berpuasa. Apakah sunat-sunat puasa? Ini sebagai satu amalan yang patut kita ambil berat supaya apa? Pahala kita lebih besar. Sebab itu Nabi SAW kata, man hamma bihasanatin wa amilaha kataballahu lahu 10 hasanatin ila 700 ila adha'afin kathirah. Nabi SAW sebut, sesiapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu, maka Allah bagi dia pahala paling kurang 10. Nampak? Dan 10 boleh berganda kepada 700. Maksudnya satu amalan boleh berganda 700. Dan 700 boleh berganda kepada kali 2, kali 3. Satu amalan. So, macam mana kita nak menggiatkan, menggandakan pahala kita? Tidak dapat 10 saja. Maksudnya mereka yang puasa ala-ala kadar saja, ya, dapat 10 pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang lebih bagus sikit dapat 700. Yang tinggi kualiti puasanya mungkin 7,000, 8,000. Allah saja yang lebih mengetahui dalam bab ini. Ya, macam mana caranya? Antara cara bagaimana kita nak menggandakan pahala satu ibadah, iaitu kita menghidupkan sunat-sunat dalam ibadah. Itu sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi pahala kita tak terhenti 10, 700. Dia berganda-ganda. Ya. Baik, apakah disebutkan tentang sunat-sunat puasa? Dia kata, yustahabbu ta'jilul fitri inda tayaqqunil ghurubi bi wa yusannu. Nah. Wa ay yakuna bi 3 tamaratin. Fa in ajaza fa bi tamarah. Wa in ajaza fal ma'u. Dia kata, disebutkan di sini tuan-tuan, baik disunatkan mempercepatkan berbuka puasa ketika meyakini terbenamnya matahari. Disunatkan cepat buka puasa. Ya. Pasal apa? Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahura wa ajjalul fitra. Nabi SAW katakan, sesungguhnya umat aku sentiasa dalam keadaan baik, yang mana dia melewatkan sahur dan mempercepatkan berbuka puasa. Ya, baik.
Siapakah golongan yang suka melewatkan berbuka puasa? Pertama, Yahudi. Yahudi kalau dia berbuka puasa, maghrib dia terbenam matahari, dia tunggu dulu. Tunggu relax. Samalah sebiji dengan penganut agama Syiah. Macam tu jugalah. So janganlah kita nak lambat-lambat. Kalau nak serve makanan ke, ambil lah tamar dulu ke, minum ke, lepas tu barulah nak cedok dan sebagainya, barulah apa. Ya. Baik. Jadi mempercepatkan inda tayakkunil ghurub, ketika mana kita yakin. Bila dah yakin, barulah kita berbuka puasa. So macam mana kita nak yakin? Pertama sekali kita tengok jam international lah. Paling yakin setakat ni, saya rasa yang paling yakin adalah TV. TV setakat ni paling yakin sekali lah. Ataupun radio kita ambil RTM ke, itu memang dia ikut standard waktu antarabangsa. Bukan kadang-kadang kita punya jam ni mungkin wallahu alam. Kalau jam dulu lah, jam sekarang ni senang. Jam handset kita ni, jam saya ni kan, macam smartwatch dan sebagainya, dia memang automatik. Kita tutup berbulan-bulan, bila kita hidupkan balik, tiba-tiba dia ikut, memang saya kena ikut internet, ikut waktu yang international. Itu yakinlah, sama ada tengok jam ataupun lebih semangat kalau kita tengok dah 7:21 ni, tak azan lagi, tunggu azan. Itu lebih meyakinkan. Ya, dengan 3 tamar, iaitu 3 tamar. Jikalau tak mampu 3 tamar, dengan 1 tamar. Ya, kalau tak mampu dengan tamar, iaitu dengan air. Jadi zaman sekarang ni tuan-tuan, kita berbuka dengan tamar. Kalau bulan Ramadan yang lepas tu, kat rumah saya tu berlambak tamar, buat korma lah. Ya, banyak korma yang kita kata berlebih-lebih pula korma tu. Ya, jadi sampai dah habis raya pun berlambak lagi. So buat macam mana? Tamar tu saya gorengan tepung, sedap juga tu. Nak kasi habis, sebab apa? Kita ni bukan makanan ruji kita macam Arab ni, sikit-sikit tamar. Jadi dalam bab ini kita sebut sebagai sebagai satu kelebihan lah. Kelebihan tamar ni dari segi kesihatan dan sebagainya. Ya, baik. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta na'tiyahu bi rutabin wa ma'in fayakula wa yashraba. Disebutkan bahawa Nabi SAW tidak akan mengerjakan salat, iaitu salat qabliyah maghrib ataupun salat maghrib, sehinggalah kami mendatangi kepada baginda, iaitu korma basah, rutab. Dia ada beza. Kalau yang kering macam kita tu, itu namanya tamar. Kalau yang basah tu, yang masih basah-basah sedap makan tu, itu namanya rutab. Dan kalau yang masih muda, warna hijau, yang warna kuning, warna merah, ikut jenis lah, itu namanya balah. Kalau orang Mesir panggil balah. Ya, dia kata Nabi tidak akan solat, maksudnya Nabi akan memulakan berbuka puasa dengan rutab, korma. Ya, dengan yang dalam riwayat Nabi SAW dengan 3 biji. Ya, dan barulah Nabi minum air dan Nabi mengerjakan salat. Disunatkan juga kita jangan makan berat-berat, makan sikit-sikit dulu. Ya. Macam saya, kalau kita buka puasa kat rumah, makan ala kadar saja. Kalau ada kuih, makan 1-2 kuih, minum air, lepas tu pergi salat maghrib kejap. Salat maghrib dekat surau saya depan sini saja. Ya, tapi tak boleh pergilah, sekarang dah tutup kan. Ya, lepas tu balik baru makan lah, makan 2-3 pinggan ke, makan tu ke, makan ni ke, so baru kita makan. Ya. Baik. Jadi kalau tak ada air, kalau tak mampu 3 biji, sebiji. Ya, kalau tak mampu dengan air. Ya. Baik, disebutkan dalam hadis ini, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, di mana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Ya. Baik, dalam hadis fa in lam takun hasawatin min ma'in. Nampak? Dia kata bahawa Nabi SAW sering berbuka puasa dengan beberapa rutab. Ya. Baik, jikalau tak ada rutab, Nabi akan berbuka dengan tamar yang kering tu. Nabi kalau ada 2 jenis, tamar dengan rutab, Nabi akan utamakan rutab. Rutab lagi best. Itu lagi sedap. Ya. Jadi kalau tak ada rutab yang basah tu, Nabi ambil tamar yang kering, iaitu 3. Ya. Tapi kalau dua-dua tak ada, katakanlah memang tak ada stok, tak ada ketika itu dekat rumah Nabi, maka Nabi menghirup beberapa teguk air. Ya, maksudnya itulah disebutkan kalau tak ada air putih. Ya, air putih. Orang kata tak apa, diganti dengan manis-manis. Itu memang ada pendapat, tapi kita buat dulu macam mana? Sebelum, kalau katakanlah tamar tak ada kat rumah. Ya. Kita hidupkan sunnah, kalau tamar tak ada, minum air putih dulu.
Syawan minum, lepas tu barulah nak minum air manis ke, nak makan kuih ke. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau ada tamar, makan 3 biji. Ya, lepas 3 biji, minum air putih. Lepas tu nak tembikai ais ke, nak minta tembikai susu ke apa ke. No problem, tak ada masalah. Okey, no problem ya. Baik, dia kata wa ayyaqula indahu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Baik. Dan ketika mana dia berbuka puasa, iaitu dia membaca, ya Allah, aku berpuasa demi engkau dan aku juga berbuka puasa demi engkau. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Hadis Imam Abu Daud yang mana Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal. Dia kata anna Nabi SAW kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Ya Allah, demi engkau aku berpuasa dan ke atas rezeki engkau aku berbuka puasa. Ini jelas dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam Al-Marasil. Hadis ni hadis mursal. Maksud hadis mursal apa? Iaitu hadis dhaif. Wah, hadis dhaif Ustaz. Beramal hadis dhaif. Tak ada masalah. Fadail amal. Bukan hukum hakam pun, tapi berkaitan dengan fadail amal, dibolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif. Ini disebut oleh Imam Nawawi, sepakat para ulama. Ulama bersepakat dan ijma' mengatakan bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif untuk fadail amal. Ada mendakwa Imam Bukhari tolak hadis dhaif walaupun fadail amal. Tak betul. Buka dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang saya mengajar tuan-tuan dekat masjid Tuan Haji Kamarudin, Datuk Haji Kamarudin dekat Putrajaya. Ada beberapa masjid, banyak hadis dhaif dalam tu. Banyak. Tapi Imam Bukhari masuk kan. Kalau Imam Bukhari tidak beramal hadis dhaif, kenapa bab akhlak, bab adab Nabi masukkan juga, Imam Bukhari masukkan juga tentang hadis dhaif. Ya. Imam Muslim tolak hadis dhaif. Dalam muqaddimah Sahih Muslim ada 1-2 hadis yang dhaif. Nampak? Tapi tak benar. Maksudnya fadail amal boleh dia beramal dengan hadis dhaif. Ya, jadi doa kalau katakanlah ada orang datang ke Pak Wahab tanya, apa beramal hadis ni, hadis apa dhaif? Ya, patut baca bismillah cukup. Ya, hadis dhaif, tapi Imam Nawawi kata boleh beramal dengan hadis dhaif walaupun hadis mursal sekalipun. Bagaimana hadis itu tidak sampai ke tahap dhaif jiddan, ataupun palsu tak boleh, ataupun mungkar, ataupun matruk dan sebagainya ya. Baik. Okey, ada soalan. Assalamualaikum. Saya maaf tanya soalan luar tajuk. Jika jemaah umrah yang hendak ziarah ke Taif, adakah perlu tawaf wada? Ini terlalu jauh. Minta maaf saya tak boleh jawab. Ya. Syazwan Hakim. Soalan terlalu jauh sangat, minta maaf. Kita boleh tanya personal lah. Kalau jumpa borak-borak kita bincang lah. Ya. Ustaz, jika ada qada pada hari Isnin dan Khamis, ya soalan minta maaf lah kalau tidak kita dah 9 lebih dah nak jawab ni, panjang jawapan ya. Kalau saya cerita pasal fiqh umrah dan haji, sesuai lah nak jawab soalan tu. Ya, minta maaf ya. Syazwan, jika qada pada hari Isnin dan Khamis dikira tak puasa sunatnya, dan boleh tak digabungkan dua niatnya, boleh, tak ada masalah. Ya, solat fardu boleh digabungkan dengan solat sunat boleh digabungkan dengan puasa fardu. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Ya, cuma beza antara Imam Ibn Hajar dia kena niat gabung. Ya, katakanlah besok dia nak puasa qada hari Isnin, dalam masa yang sama dia nak puasa, nak dapat pahala Isnin Khamis. Dia kata sahaja aku puasa qada dan puasa sunat Isnin esok pagi kerana Allah Ta'ala. Itu. Cuma kata Imam Ramli, kalau dia niat puasa qada untuk hari Isnin, automatik dapat pahala puasa Isnin walaupun tak niat gabung. Itu bezanya ya. Baik, boleh digabungkan dalam mazhab Syafi'i ya. Baik, kalau orang kata mana boleh gabung ni, itu khilaf. Kalau dia nak ambil pendapat yang tak boleh gabung, lantak dia lah, terserah pada dia. Jangan paksa orang lain nak terima pendapat dia. Ya. Ni kadang-kadang puak-puak ni dia rasa diri dia betul. Tak boleh gabung lah apa sebagainya. Ya, kalau dia nak pakai itu silakan. Tapi ni yang cerita ni mazhab yang besar, bukan mazhab Syafi'i. Ada beberapa mazhab yang mengatakan boleh gabung. Jadi adalah hukum tu tak boleh kita pandang enteng sangat. Tak bolehlah kita nak kata kita mazhab Syafi'i kita saja betul. Ataupun dia tu Salafi, Wahabi, dia seorang saja betul. Dia seorang ada dalil, yang lain tak ada dalil. Tak adil lah macam tu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada orang cakap doa ni selepas buka puasa adakah orang dibaca selepas buka puasa? Ya. Betul. Ya, baca doa ni selepas, ada juga yang mengatakan selepas berbuka puasa.
ada mendapat. Tapi mazhab Syafi'i ketika berbuka dia baca doa ni, Allahumma lakal sumtu. Yang lebih muktamad selepas berbuka puasa baca doa yang Nabi baca, zahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru. Itu. Ya, Nabi lepas minum dan lepas makan tambah dan lepas minum, Nabi baca zahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru. Ya, iaitu hilangnya dahaga dan basahnya tekak dan telah sabitnya ganjaran daripada Allah Subhanahu. Itu selepas. Jadi ketika berbuka, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa itu lepas makan berbuka sikit kita baca zahabat dhama wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Mau Ustaz, kalau azan maghrib tidak kedengaran, boleh ke melewatkan sedikit? Dan adakah dia dapat pahala menyegerakan puasa? Ya, kalau lewat seminit tu okeylah, tapi kalau 2-3 minit tak digalakkan, dikira makruh. Ya. Zaman sekarang ni kita nak lewatkan sedikit tu, kalau lewat tu disebabkan keuzuran. Contoh, kita dalam tandas tengah memerut, tengah buang air besar, tiba-tiba azan. Dia tak dah kata, mah bagi abang tamar sikit, ambil kita makan ketika buang air besar lah. Tak boleh. Tak apalah. Itu kalau disebabkan kita tengah mandi ke, tengah buang air ke, ataupun tengah uruskan anak ke, anak tengah tukar lampu kita nak uruskan, ya, ataupun kita nak kena, ya, benda-benda yang keuzuran, itu tak apa. Melewatkan itu tak apa. Tapi kalau sengaja melewatkan, maka dia akan hilang ataupun terluput fadilat berbuka pada awal waktu. Ya. Tapi boleh lewat, tapi dengan keuzuran. Ya. Jadi nak tunggu lewat ke azan buat apa? Kita dah ada TV dah. Azan saja kita, ataupun azan tunggu 5 saat ke 10 saat untuk lebih yakin. Itu tak apalah. No problem. Ya. Allah. Okey, tak ada soalan. Sekat itu saja, dan besok insya-Allah kita akan sambung lagi bab berkaitan dengan puasa, sunat-sunat puasa, dan besok kita akan masuk bab apa lagi tuan-tuan? Kafarah. Puasa kafarah. Kafarah macam mana? Adakah wajib bayar kafarah, isteri bayar kafarah dan sebagainya? Ya, jadi insya-Allah kita akan bincang pada perbahasan besok hari insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Soalan pun tak ada lagi dah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala, dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran dan dapat pahala, dan Allah bebaskan kita daripada malapetaka. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.